melalui usaha kita untuk memantapkan perkhidmatan kesihatan yang lebih luas di peringkat komuniti, klinik dan juga hospital, merangkumi skop untuk pencegahan dan juga promosi kesihatan. Dan kalau dari segi promosi ini, kita telah diumumkan bahawa disediakan sejumlah peruntukan untuk di bawah program agenda nasional sihat. Dan yang kedua adalah memperkukuhkan langkah-langkah seperti case detection dan juga contact tracing, strategi penting dalam memutuskan rantaian jangkitan penyakit COVID-19 ini. Terima kasih banyak-banyak pada Encik Azman. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azman Ismail, merupakan Setiausaha Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya rasa input itu sebenarnya kita perlu kongsikan sahabat waktu, ya, supaya kita tahu bahawa bukan sedikit peruntukan yang diberi, tetapi peruntukan ini sebenarnya untuk manfaat rakyat. Jangan lihat kepada peruntukan kepada KKM, tetapi kepada rakyat sebenarnya, sebab KKM melakukan ini untuk rakyat. Ya, yang penting capahannya nanti sistem kesihatan itu kita dapat capahkan kepada semua rakyat di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azman di atas seperincian itu tadi. Baiklah, kita berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia. 3 jam kami bersama dengan anda, 2 jam di TV1. Terima kasih yang setia bersama dengan kami melalui saluran berita RTM. Pastinya banyak telah kami kongsikan daripada topik COVID-19, dari segi siapa yang perlu disaring tentang COVID-19 itu sendiri, dan juga tentang bajet 2021. Kepentingan rakyat semuanya kami bawakan kepada anda. Apapun, kita harapkan juga sekali lagi pesanan yang saban hari kami kongsikan bersama dengan anda, iaitu jaga kawalan kendiri, ikuti SOP ke mana saja anda pergi. Kalau ada yang merancang untuk menyambut hari Deepavali pada hujung minggu ini, hari Sabtu ini, pastikan SOP itu dipatuhi dengan sebaik mungkin, dan kita harapkan semoga COVID-19 ini dapat kita landaikan lekuknya dan kita dapat bebas dan menang dalam pertarungan ini. Dan bagi pihak penerbit Irwan Abu Talib, kami ucapkan terima kasih kepada anda. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, 5 tahun lalu sekumpulan niat nak cipta lagu, bersama hadap jalan berliku, hingga waktu bertukar waktu. Tak pernah tangguh selagi mampu. Macam betul-betul. Sekarang MyFreeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menghadiri majlis pembukaan sidang Kemuncak ASEAN ke-37 dengan mengangkat tema Kohesif and Responsif ASEAN. Acara yang dipengerusikan Vietnam itu diadakan secara persidangan video. Persidangan berlangsung hingga Ahad ini. Laporan Syamimi Saripan di Kuala Lumpur. Terima kasih Diati. Isu-isu serantau dan antarabangsa terutama pasca pandemik COVID-19 antara agenda utama pada sidang Kemuncak ASEAN ke-37. 10 negara anggota juga antara lain akan membincangkan hala tuju ASEAN termasuk usaha pembangunan komuniti ASEAN dan pelaksanaan visi komuniti ASEAN 2025. Sepanjang sidang Kemuncak itu, Tan Sri Muhyiddin yang mengetuai delegasi Malaysia turut dijadual menyertai acara lain termasuk sidang Kemuncak Asia Timur EAS dan sesi antarmuka ASEAN Campur 3 bersama Wakil Majlis Perniagaan Asia Timur EABC. Perdana Menteri disertai Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Selain itu juga, 3 dokumen rasmi akan turut dilancarkan pada sidang Kemuncak termasuk kerangka pemulihan komprehensif ASEAN dan rizab bekalan perubatan serantau ASEAN bagi kecemasan kesihatan awam. Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP juga dijangka dimutamatkan dan ditandatangani pada akhir sidang Kemuncak ASEAN ke-37 Ahad ini. Sekian laporan Syamimi Saripan untuk Berita Radio RTM. Kesatuan Eropah EU optimis blok berkenaan dapat memulakan proses vaksinasi mencegah COVID-19 untuk orang ramai dalam tempoh paling awal iaitu tahun depan. Pengarah Pusat Eropah bagi Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Andrea Amon percaya program vaksinasi itu dapat dimulakan pada suku pertama 2021. Beliau tidak dapat memberikan tempoh paling tepat namun menyifatkan ujian klinikal yang dijalankan di Amerika Syarikat dan Rusia adalah meyakinkan. Vaksin tersebut kini di peringkat akhir ujian setakat ini terbukti sangat berkesan. Di sebalik perkembangan positif berkenaan ujian vaksin, kadar kematian akibat COVID-19 terus meningkat di seluruh dunia. Lebih 1.27 juta penduduk bumi mati kerana wabak itu. Jumlah kematian paling banyak dilaporkan di Amerika Syarikat, Brazil, India dan Meksiko. Perkembangan di Eropah pula menyaksikan kes kematian di Spanyol sudah lebih 40,000 orang. Manakala Itali menjadi negara ke-10 di dunia yang merekodkan kes COVID-19 cecah angka 1 juta. Turki dan Rusia menandatangani perjanjian bagi menubuhkan pusat kerjasama untuk menyelaras usaha memantau gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata Ankara juga akan menyertai pasukan pengaman. Selasa lalu, Azerbaijan dan Armenia setuju melaksanakan gencatan senjata di wilayah bergolak itu sekaligus mengakhiri pertempuran terburuk di rantau berkenaan sejak beberapa dekad. Syarikat pembuatan kapal terbang Eropah Airbus menandatangani kontrak bagi pembekalan sebanyak 38 jet Eurofighter kepada tentera udara Jerman. Parlimen Jerman telah meluluskan perjanjian itu yang dianggarkan mencecah hampir 5.5 bilion euro. Penyerahan jet pejuang itu dijadualkan di antara tahun 2025 hingga 2030. Sebutir berlian berwarna merah jambu yang tidak biasa ditemukan berjaya terjual dengan kadar lelong sebanyak 26.6 juta dolar. Penjualan berlian 14.83 karat itu sekaligus merupakan nilai lelongan paling tinggi di dunia bagi batu pertama seumpama itu. Berlian tersebut berjaya dijual pada lelongan di Sotheby's Geneva dengan nama pembeli terakhir tidak dikenali. Berlian yang diberi nama The Spirit of the Rose diperoleh dari sebuah batu mentah terbesar yang pernah dijumpai di Rusia pada 2017. Cristiano Ronaldo kian hampir melakar rekod jaringan antarabangsa paling banyak selepas perlawanan Portugal lawan Andorra. Portugal menang besar 7-0 mengatasi Andorra dalam perlawanan persahabatan semalam. Ronaldo yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol ke-102 peribadinya pada minit ke-85 perlawanan itu. Rekod jaringan antarabangsa paling banyak ketika ini dipegang bekas penyerang Iran Ali Daei. Ali merekodkan 109 jaringan. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Jangan sebar berita palsu, jangan leka patuhi SOP, amalkan norma baru kerana COVID-19 belum tamat lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
berputar lebih kurang 1,600 km per jam. Graviti adalah daya yang menarik sesuatu objek menuju ke pusat bumi. Dalam kerajaan Mesir, dia mengawin mayat dengan menggunakan madu. Di bulan juga sebenarnya tidak ada air, tak ada udara atau dalam bahasa mudahnya dalam keadaan vacuum. Hai penonton, untuk episod kali ini kami